Hai, Assalamualaikum. Saya Khairul Fikri daripada BDX Tronic. Saya akan ceritakan sedikit tentang BDX Academy. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya sedikit. Nama saya Khairul Fikri. Saya graduate sebagai engineering dan saya kini based di Penang lah. Walaupun dulu saya belajar engineering, tapi sekarang saya kerja sebagai web developer di Fitz Collab Group Sdn Bhd. Dan saya juga merupakan founder kepada BDX Tronic Technology. So, apa itu BDX Tronic Technology? Mereka kami memfokuskan kepada coaching ataupun training untuk pelajar yang nak belajar robotik, IoT, Arduino dan sebagainya. Oleh sebab saya belajar engineering dulu, saya tahu susahnya nak belajar Arduino ini secara sendiri. Mana kata sebab silibus ni tak ada dalam universiti kan. So agak susah nak belajar sendiri. So selain itu kami juga ada provide 3D printing service dan juga workshop. Jadi kita beralih kepada BDX Academy. Kenapa pilih untuk buat BDX Academy? Yang utamanya, kami ingin bantu orang khususnya pelajar yang nak belajar atau kenali elektronik ataupun Arduino. So, silibus-silibus yang kami buat di BDX Academy ni sesuai untuk beginner-beginner ataupun sesiapa yang nak mula journey sebagai seorang maker. Semua modul-modul yang disediakan adalah modul-modul asas. Selain itu, since kami provide consultation dan coaching, BDX Academy juga boleh menjadikan sumber rujukan utama untuk customer kami refer untuk diorang nak belajar Arduino lah. So bila kita nak provide solution, mesti ada masalah dia kan. So apa masalah-masalah yang kami hadapi sampai nak build platform nama BDX Academy ni? Antara yang utamanya ialah terlalu banyak sumber rujukan. Ya, terlalu banyak sumber rujukan ni sebenarnya bagus. Tapi benda ni juga boleh timbulkan masalah khususnya beginner-beginner yang baru nak start belajar. Bila banyak sumber rujukan, diorang tak tahu nak refer mana yang betul. And then, another masalah ialah diorang tak ingat sintek-sintek yang nak guna. So, bukan setakat Arduino je, saya rasa programming language yang lain pun ada masalah ni juga. Bila dah tukar shift ke programming language, sintek itu pakai lain, PHP pakai lain. Benda ni normal. And then, bila dah belajar certain code, bila nak combine, tak reti. So, inilah common problem yang saya hadapi bila try buat coaching untuk customer BDX Tronic. Dari situ, kami kenalkan platform ni BDX Academy. Platform online di mana sesiapa sahaja boleh belajar dan kod pada satu platform yang sama. Modul yang kami sediakan dalam platform ni kesemuanya dalam bahasa Malaysia. Jadi, memang target market kami untuk orang-orang di dalam Malaysia. Dan BDX Academy juga dan BDX Academy juga ada fungsi fork kat mana boleh letak sintek-sintek asas ke dalam code editor dengan lebih mudah. So platform ini sesuai untuk semua peringkat usia. Ada yang murid sekolah yang tengah buat RBT ke, cikgu sekolah yang nak belajar Arduino, pelajar industri tengah buat FYP dan sebagainya. Semua boleh pakai platform ini. Dan modul-modul asas yang kami sediakan di dalam platform ini semuanya percuma. So boleh akses secara percuma. So kita breakthrough sikit fungsi-fungsi di dalam platform ni. So yang first ialah ada page belajar. Kat sini kami sediakan modul-modul ataupun nota basic Arduino untuk siapa yang nak belajar Arduino. So nota yang kami sediakan cukup sesuai untuk beginner dan mereka juga boleh download nota tersebut kalau nak print ke nak buat simpanan sendiri. Setiap penerangan yang kami buat memang cukup mudah untuk beginner faham. So dalam page ni juga kami ada buat code editor yang terbina. Kat mana kat sinilah feature utama kami yang dinamakan fork. So apa fork ni buat? Di sebelah kiri code editor tu akan ada list of syntax asas yang selalu digunakan untuk coding Arduino. So user just boleh pilih je syntax apa nak pakai, void loop ke, void setup, apa pun. Even declaration of variable boleh just pilih, tekan fork dan terus ada dalam code editor. Bila selesai kod, boleh tekan button export kod tu dan dia akan export dalam format .ino. Untuk pengetahuan, format .ino ni ialah format untuk digunakan dalam software Arduino IDE, iaitu software official daripada Arduino. Cara nak guna dia mudah je. Fork ni, pergi ke bahagian kod and then pilih senarai. Kita ada bagikan kategori-kategori syntax, ada basic syntax, ada operational logic. Just pilih saja dan tekan fork. Nanti dah selesai, buat coding awak and then boleh export.
dalam .ino. Selain itu, kami juga ada page video. So, video ni kami listkan video-video informatif yang berkaitan Arduino, IoT, Raspberry Pi. Selain itu, kami juga akan buat modul-modul yang tadi dekat page belajar tu, kami akan bentukkan di dalam bentuk video dan akan juga listkan dekat sini. Okey, seterusnya kami ada page challenge, kat mana kami akan listkan cabaran-cabaran yang berbentuk projek. Tadi di page belajar kamu kepada asas-asas elektronik. So, dekat sini cabaran-cabaran yang berbentuk projek. So, konsep ni kami buat macam lebih kurang macam nak bagi diorang latihan selepas diorang belajar asas-asas Arduino tadi. So, setiap cabaran berasaskan projek. So, diorang boleh gunakan setiap modul, contoh belajar LED, belajar sensor, dan jadikan satu projek. So, kalau diorang dah siap projek tu, diorang boleh upload coding mereka dan pihak kami sendiri akan check, dan jika mereka perlukan coaching berdasarkan punya projek yang dia upload tu, kami akan buat sesi personal coaching bersama mereka. So, apa teknologi yang dipakai untuk bina platform ni? So, bahagian ni nothing fancy pun. Kami menggunakan Laravel framework, dan juga untuk komponen-komponen front-end kami gunakan Tailwind iaitu CSS framework, dan juga Livewire dan juga Alpine.js. Apa perancangan BDX Academy? So, in future, kami nak provide kami punya sendiri starter kit. Kat mana bila kami ada list of module, diorang just boleh beli starter kit Arduino tu, and then bila diorang beli, diorang boleh start right away. Sebab kadang-kadang bila kita cerita pasal beginner, diorang tak tahu pun barang apa yang beli, betul ke sensor ni. So, kami harap in future kami akan plan untuk provide satu starter kit untuk diorang mula dengan mudah. And then kami juga ada plan untuk menjadikan sintek-sintek selain daripada board Arduino. So, sekarang ni kami hanya provide sintek-sintek yang bersesuaian dengan Arduino board. So, lebih lepas ni kami akan buat untuk Raspberry Pi ke MCU dan sebagainya. Jadi, itu sahaja sedikit sebanyak yang saya nak ceritakan tentang BDX Academy. So, siapa yang berminat nak cuba, boleh daftarkan akaun anda secara percuma sahaja di academy.bdxtronic.com. Kalau ada sebarang masalah, boleh email ke support@bdxtronic.com ataupun direct call di nombor yang tertera. Itu saja daripada saya, Khairul Fikri. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Okey. Menarik projeknya tadi tu. Okey. Jadi projek tadi tu memang khusus untuk Arduino lah sahaja. Ke dia boleh support apa bahasa apa pengatur caraan yang lain. Kalau untuk Arduino ni bermakna kalau ikut pemahaman saya programming tu dalam yang IDE tadi tu dalam C lah macam tu, C++ kan? C dengan C++, betul. Lepas tu bila kita type kerja kat situ dia macam apa, dia ada bantu dari segi syntax dan sebagainya ke macam mana? So macam kalau pernah guna apa nama platform tu, dia ada similar platform tapi kita boleh simulate. So macam kalau Node-RED kan kita ada drag and drop, yes, dia similar tapi kita versi code terus. So kat situ macam kita ada syntax asas Arduino yang selalunya orang tak hafal pun. So benda-benda macam tu kita letak dekat form tu. Saya pernah juga mencuba satu platform lain ni, saya tak ingat macam mana, tapi dia lebih kepada visual, kita drag drop devices dan komponen-komponen apa yang kita nak letak lampu lah, nak letak apa, nak kita plan betul. Kita punya circuit tu. Lepas tu baru kita buat kod dia. Lepas tu nampaklah lampu tu menyala ke tak menyala, betul ke tidak kan. So yang ni part bahagian simulation. Simulation tu lah. Tapi yang ini bahagian visual tu tidak termasuk sekali. Sebab konsep kami nak orang belajar coding tu bukan sekadar kita nak dapat apa, kita nak orang tu belajar coding macam mana sinteks tu berfungsi. Sebab memang platform tu sedia ada, memang dah ada, tapi kalau ikutkan platform-platform tu kita tengok pelajar-pelajar RBT sekolah menengah pakai kan. So dia dapat achieve output yang dia nak, tapi apa sinteks yang dia pakai? Faham tak? Macam kalau contoh dekat blog tu dia ambil turn on LED selama 10 saat. Tapi bila dekat C++ tu kita pakai 3 line.
So sintek-sintek coding ni diperlukan khususnya untuk pelajar-pelajar universiti. So kita nak dorang belajar sekali sintek-sintek tu sekali. Bukan sekadar kita nak dapatkan output sahaja. Okay. Tapi sekarang ni tadi kata platform ni kita boleh register percuma kan? Betul. Jadi kalau dari segi business model ni sebenarnya macam mana? Business model dari kami segi monetization, kita buat duit dekat mana? Yang tu macam mana plan dia tu? Buat masa sekarang ni memang early stage lagi. Kami memang ada plan untuk buat monetization semua tu. Tapi buat masa sekarang, macam saya cakap tadi, penggunaan sekarang ni kami guna untuk customer-customer yang nak coaching dengan kami. So kan cakap BT Elektronik ni ada ramai minta coaching, workshop semua. So instead of kami buat setiap workshop tu kami buat modul, kami guna je BDS Academy and present kat diorang, kita belajar guna ni. So sekarang kalau yang coaching ni dah berlaku di mana coaching ni? Sebenarnya kami ni baru lagi. So bila kami start ni memang terus PKP. So sekarang ni memang setakat ni memang online sahajalah. So ada yang request personal coaching, ada juga yang ada sekolah yang request cikgu sekolah request macam 2-3 orang minta. So waktu tu memang saya terpaksa develop modul berasingan. So itu yang saya faham benda tu. Ini jadi macam kalau business modelnya lebih kepada latihan yang on-site training ataupun one on one ataupun group training kepada kumpulan-kumpulan khusus. Jadi ini akan jadi kita punya secret tool lah, ataupun kalau tak secret pun ini kita yang memang tool kita sendiri yang kita guna pakai. Kalau datang training dengan kita akan tunjuk guna pakai yang ini, kita ada yang something yang kita punya. Kan berbanding kalau orang nak mengajar terus pun boleh aja kan. Jadi saya faham lah kalau kita nak develop benda tu, itu akan jadikan business kita special lah kan. Betul. Okay, kalau itu menjadi business modelnya saya faham. Tak ada masalah. Ini ada yang bertanya ni, app ni friendly tak untuk student, especially untuk student sekolah dan cikgu sekolah? Ramai tak familiar coding dari plain app? Faham. Saya nak klik supaya dia show. Okay, so bila kita cakap student, kalau nak cakap asal student sekolah, it depends kepada student sekolah tu sendiri. Macam saya cakap tadi, ada juga platform kat luar sana macam dah memang dalam bentuk blog and output. Ada student yang dia prefer macam tu. Tapi pengalaman saya, ada bila saya pergi ke ada event hackathon ke yang involve student sekolah ni buat projek, ada juga yang prefer dari segi kod. Diorang minat benda tu. So kita tak boleh limitkan diorang sekadar hanya visual tu. So kalau kita boleh expose diorang dari segi kod, so tu lagi better lah. So nak cakap dari friendly tu, saya boleh cakap it depends on student how diorang nak accept benda ni. So apa yang kami boleh provide, modul dalam bahasa Malaysia, maknanya kata semua student rasanya bolehlah faham sepatutnya kan. And then kod-kod tu pun kami ada explanation setiap syntax tu, apa syntax tu buat macam tu. Okay. Setakat ni ada ke, kalau boleh diceritakan pihak-pihak yang telah menggunakan, yang sedang menggunakan, ada dan macam mana setakat penerimaan mereka so far? Macam saya cakap tadi, sekarang ni still early stage and guna kat customer saya. So macam ada customer yang dia nak buat projek, dia datang, dia nak belajar, saya provide satu link ni, belajar sensor ni, and then try combine. And so far penerimaan dia agak baik lah. Alhamdulillah. Itulah harap-harapnya nanti boleh berkembang lagi lah. Diteruskan lagi kan. Sebab saya rasa ada dari segi perancangan masa hadapan macam mana? Katalah macam sekarang ni, sebab benda tu kalau generally kita nak belajar programming lah kan. Satu dari segi konsep pendekatan dengan IoT, benda tu C language kan. C++. Adakah nanti akan support yang lain ke? Kalau memang nak khusus kepada embedded dengan hardware dan IoT. Tapi kalau embedded hardware IoT pun ada, katalah device-device lain yang bahasa lain ke? Faham? So macam yang device bahasa lain tu mungkin Raspberry Pi lah. Raspberry Pi dia pakai Python. Tapi ada juga orang pakai C dekat Raspberry Pi. Tapi untuk dari segi board lain, sebab sekarang ni kami memang sangat memfokuskan kepada Arduino sebab
demand dekat Arduino lagi banyak di kalangan student especially. Kalau cakap Raspberry Pi, even student university pun bahagian engineering diorang tak familiar sangat more kepada Arduino MCU. So bagi saya Raspberry Pi ni, sebab by the end of the day Raspberry Pi tu dia server, dia komputer sebenarnya. Betul, dia komputer, betul. Jadi dia letak OS, dia letak PHP boleh, nak letak Python boleh, nak letak apa pun boleh kan. Betul. Sebab nak letak web server pun boleh. Jadi by the end of the day benda tu komputer. So bila kita cakap asal embedded ni, benda yang boleh kontrol elektronik macam motor ke sensor. So benda tu macam depends dekat box. So kalau nak cakap, kalau kita nak expand, buat masa sekarang ni tak ada lagi, tapi apa yang near future kita orang expect ialah compiler lah. Sebab kalau ikutkan kita boleh code tapi kita tak tahu pun ada error ke tak kan. So ada a few platform dah provide compiler tu, mungkin that's our future plan lah, nak provide online compiler. Saya rasa compiler tu idea yang bagus lah. Dan mungkin kalau tak tahulah apa, terpulanglah kepada pemilik projek kan. Kalau dah compile dan mungkin ada visual representation yang macam yang simulation tu tadi tu kan. Dia buat coding still coding text. Kan dia bukan drag drop punya coding, still coding text, tapi ada simulation tu lebih menarik lah kalau dia nampak benda tu berinteraksi dengan device macam mana, berinteraksi dengan hardware macam mana kan. Tapi pastinya kena compile dulu lah, kena ada compiler. Okey, baik. Terima kasih banyak. Boleh jap, ada tak saya cuba review sikit kalau ada apa-apa soalan lagi. Okey, ada yang bertanya ni, adakah boleh guna pada semua Arduino ataupun hanya untuk Arduino Uno sahaja ke macam mana? Kalau yang dah biasa pakai Arduino, basically syntax Arduino dan family Arduino ni sama. So biasanya semua Arduino support lah. Tak semestinya Arduino. Okey. Ada tak yang lain? Rasanya lain tak ada dah. Okey. Baik, terima kasih. Kami ucapkan selamat maju jaya lah. Semoga lebih maju di masa hadapan. Hopefully lepas ni boleh buat banyak lagi training lah. Permintaan banyak lately ni. Apa-apa yang digital service dengan PKP, dengan lockdown dan berbagai ni. Banyak permintaan untuk online training dan sebagainya. Semoga akan lebih berkembang maju lagi di masa hadapan, insyaAllah.